Datuk Seri Pengerusi, saya mengingatkan kita semua bahawa kementerian inilah kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk pada akhirnya menjadikan negara kita sebuah negara yang punya daya saing yang akan meletakkan kita kembali pada kedudukan yang sepatutnya. Kita dengar rakan-rakan di Dewan ini berhujah sebentar tadi bagaimana hari ini kita terkial-kial, bukan saja untuk bersaing dengan Singapura tetapi dengan Indonesia, Thailand, Vietnam dan sebagainya pun kita masih lagi mencungap-cungap. Datuk Seri Pengerusi, saya mengingatkan diri saya untuk menyebutkan kehilangan banyaklah syarikat-syarikat Hyundai, IBM, Shell IT, dan semua Citigroup, financial company dan satu organisasi, dan banyak yang lain. Jadi saya nak terus masuk kepada persoalan saya atas kepala P42 ni. Maaf, P24, Datuk Seri Pengerusi, atas butiran 50,000 dasar nasional industri 4.0. Kita sedia maklum bahawa SMEs menyumbangkan 38% sumbangan kepada KDNK, dan dari segi workforce-nya pula sangat tinggi, 98% hampir majikan yang mendaftarkan pekerja-pekerja mereka dalam sektor SME ini. Persoalan saya dalam dasar nasional industri 4.0 ini, beyond klise dan hype, apakah benar-benar yang kita maksudkan dengan promosi transformasi teknologi, Menteri? Dan lebih penting daripada itu, Menteri, adalah supaya dapat diperjelaskan apakah kriterianya dalam kita mengagihkan grant, matching grant, umpama smart automation matching grant untuk 200 manufacturing companies, dan juga SD ataupun SME digitalization grant itu, DG itu, yang kurang lebih yang telah ditingkatkan kepada 200 juta. Apakah kriteria-kriteria yang penting untuk mereka penuhi? Yang amat dikhawatiri adalah ketika apa yang dikatakan sebagai the technology know-how itu didahului oleh the know-who yang sangat menjadi petualang besar dalam memberikan peluang kepada mereka yang sebenar-benarnya genuine, legit dan layak. Dan juga apakah penilaian input-output saja yang kita gunakan model itu, ataupun kita perlu segera menerapkan model input output, di samping itu output dan impact the IOOI model. Saya ingat Menteri lebih faham dan mungkin boleh menerangkan kita supaya kita dapat terus berdaya saing dan memacukan industri kita yang hari ini kita sudah ketinggalan. Datuk Seri Pengerusi, sikit untuk saya memberikan sokongan kepada, saya mematikan Sirim Berhad dalam P24 00-100 ini, program Sirim Fraunhofer ini yang akan berakhir tahun ini. Apakah akan diberikan lanjutan sokongan peruntukan untuk mereka, kerana mereka telah banyak membantu menghasilkan pelbagai bantuan kepada membangunkan 2,000 lebih pembangunan teknologi, merangkumi 400 penggunaan teknologi uptake, aplikasi teknologi 224 syarikat dan segalanya yang lain. Saya kira kalau kita punya hanya 17 juta saja, saya tengok situ, Datuk Seri Pengerusi, banyak perkara yang program-program mereka yang memerlukan sokongan tetapi tidak diberikan peruntukan yang sewajarnya. Masakan boleh kita terus berdaya saing. Saya ingat akhir sekali kalau boleh saya sebutkan tentang halal Halal Industry Development Corp ini, HDC ini, apalagi kegiatan-kegiatan dan polisi-polisi yang kementerian mahu majukan untuk kita benar-benar
kembali untuk satu masa dahulu kita adalah the flagship, the benchmark, tetapi hari ini saya kira atas beberapa kekurangan dan kekangan antara lain adalah juga kerana kita masih lagi menumpang atas peruntukan Akta Perihal Dagangan 2011 itu, maka kita tergendala untuk benar-benar memacu dan unleash and unlock industri ini dan juga begitu saya perhatikan kita JAKIM kerana menggunakan pakar-pakar di kalangan penjawat awam tidak dapat benar-benar memajukan pelbagai aspek new frontiers yang antara lain kalau boleh mereka serahkan kepada independent third party mungkin lebih maju, dapat lebih pantas dan lebih rancak dapat dibangunkan, termasuklah pelbagai halal certification exercises ataupun areas termasuk halal medical devices, halal packaging, halal logistik, retail dan sebagainya. Untuk fungsi itu sekadar itu saja yang dapat saya kongsikan. Terima kasih. Yang Berhormat Kuala Krai.